Senario kedua tu saya pasti ramai dalam kalangan kita boleh orang kata berkait rapat dengan sentiasa menggunakan telefon, cek WhatsApp sehinggakan tak perasan apa berlaku di sekeliling kita. Dan senario pertama tu mungkin nampak dramatik sedikit tetapi pernah berlaku juga. Mungkin, jangan main-main. Ya, membawa padah kepada orang di sekeliling kita. Baik, bercakap mengenai kecuaian membawa padah ni, kita dapat berhubung dengan seorang ibu kepada seorang mangsa kemalangan jalan raya kes langgar lari baru-baru ni pada 6 Oktober yang lalu. Kita akan berhubung dengan Puan Farah Razali, ibu kepada adik Faris Daniel yang berumur 15 tahun yang terpaksa membuang limpanya disebabkan kemalangan jalan raya itu. Hello Puan Farah. Hello. Puan Farah dengar ya? Okey. Puan Farah sihat ya? Alhamdulillah sihat. Faris Daniel sihat Puan Farah, bagaimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah dah recovery baru di penjepit stapler tu. Emergency kan. Okey. Baru recover lah. Okey, maksudnya dia dekat rumah sekarang ni tengah berehat lah ya? Alhamdulillah. PKP je tak semangat sikit. Okey, teruskan dengan semangat yang kuat itu. Ya, Puan Farah, kes berlaku pada 6 Oktober lalu. Dan kalau Puan Farah boleh kongsikan bersama kami apa perasaan Puan Farah sebagai ibu pada waktu itu mendapat tahu anak puan merupakan mangsa kepada kes langgar lari. So, masa sebab kita dekat luar. Kita ada meeting keluar. Yang sulung, yang tahu, kan? Sebab dia nak tunggu dekat rumah dengan kawan. Bila secara kejut sangat shock sebab kita dah cakap jangan buat tinggi dapat buat sangat apa yang dia moga jangan public. Itulah dia dah berlaku tu. Okey, baik Puan Farah, maafkan saya sebab mencela. Kami akan cuba berhubung dengan Puan Farah sekali lagi sebab kurang jelas audio Puan Farah. Jadi kita berhubung dengan Puan Farah sekejap lagi ya. Terima kasih Puan Farah. Okey, baik. Kita kembali bersama dengan Encik Kamal di studio. Encik Kamal, kalau tadi kita banyak berbincang mengenai ibu bapa dan perhatian mereka terhadap anak-anak, mungkin juga kita boleh ulas mengenai pengasuh. Ramai ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka kepada pengasuh. Dah banyak kes kita baca pengasuh lalai, pengasuh cuai, anak meninggal di tempat pengasuh, ada yang terjumpa dalam peti sejuk. Mungkin boleh juga Encik kongsikan dari segi pengasuh dan kecuaian ini di Malaysia. Baik. Yang ramai yang kena hukuman undang-undang ni adalah pengasuh. Ibu bapa jaranglah. Kurang saya fikir. Nak kata sampai 10 pun tak ada. Tapi pengasuh dengan senangnya kita boleh cakap lebih daripada 10 lah. Baik. Itulah sebab ada landasan undang-undang di situ. Di mana pengasuh ni perlu berdaftar, kan? Tadika atau taskar ni juga perlu berlesen. Ya. Itu adalah bagi untuk mengelak keadaan yang sedemikian. Sebab kalau pengasuh ni dia mesti seorang yang berkemampuan menjaga, mendidik budak atau memantau kanak-kanak dengan ramai. Dan kalau ikut garis panduan peraturan dia, berapa ramai kanak-kanak bagi kawasan seluas ini. Ada kuota-kuotanya. Ada kuota. Malangnya itu bukan asas. Minta maaf cakap, makcik-makcik kat luar sana tu, asas dia murah sikit yang ini. Wanita ni pandai simpan duit dalam Malaysia ni tau. Entah mana dia dapat tahu adalah labuci baru, anting-anting baru, dia tahu simpan duit. Tapi bab yang ini dia berkira sikit lah. Jadi akibatnya kita memikirkan kemudahan. Ni paling dekat dengan rumah. Sama ada dia berlesen atau tidak, itu nombor 2. Dan selalunya bila tak ada berlesen, bukan semualah, tapi hampir keseluruhannya tidak memiliki kemahiran yang dikehendaki. Jadi anak tu jatuh buai, tersedak susu, bayi tersedak susu, macam mana susu boleh tersedak, kan? Jadi perkara-perkara ni yang Kementerian Wanita tu dia buat supaya dapat mengurangkan risiko kejadian. Boleh ke kalau kita katakan latar belakang pendidikan itu sangat penting? Saya dibesarkan oleh seorang nenek tua Tamil kaum India.
Jadi tua, ajar saya main congkak kan. Tapi dia tak sekolah pun, baca pun tak boleh. Tapi kualiti tu jarang ada dah sekarang. Jadi apa yang kita boleh buat ni ialah mendapatkan siapa yang mahu, sama ada muda atau tua, kriteria ni, atau yang telah berumur, dia tak jadi masalah asalkan dia mengikut peraturan tu. Tapi kita boleh cek lah dengan Kementerian Wanita ke. Mungkin ini juga menjadi satu konflik bagi ibu bapa, sebab kalau nak ikutkan, nak tahu kualiti penjagaan, susah sehingga kita hantar anak kita ke pengasuh. Dan keduanya, kalau apa-apa terjadi kepada anak kita dan pengasuh itu tidak ada license, mungkin itu akan menjadi orang kata backfire kepada ibu bapa itu sendiri. Kalau awak tahu dia tak ada license, kenapa awak hantar anak awak ke situ, dan sekarang ni awak menyalahkan pengasuh awak sebagai cuai. Bagaimana kita boleh mengatasi konflik ini? Itulah jawapan ni tadi kan. Orang ni lah jangan disalahkan. Kita boleh pindahkan salah kepada pihak lain, okeylah tu. Mak bapak dah selamat. Tetapi dalam keadaan ini, apa yang kita nak cakap pasal cuai ni ialah series of event yang membawa kepada tu. Setiap satu dia tak boleh tiba-tiba jadi bencana, pap, jadi macam tu. Dia mesti ada perkara sebelum, semasa dan selepas itu. Okay? Apa yang terjadi sebelum itu? Kita tengok, sebelum dia hantar ni, dia tak tengok dia nak jarak yang dekat, yang murah kan. Yang ada orang recommend sebab orang tu dapat commission, okey. Realitinya. Realiti MLM kan. Jadi akhirnya yang ini yang terperangkap dalam keadaan tu. Apabila berlaku, Allah, saya ingat dia ada lesen. Saya ingat dia ada lesen ini, harganya mungkin 1 nyawa. Rasanya tu pun cuai juga, tak ambil tahu dengan lebih mendalam. Tak buat usul periksa itu. Dan ini mengenai kecuaian di pusat asuhan. Dan kalau kemalangan jalan raya pula, kalau pemandu yang cuai, apa yang perlu dilakukan ialah lebih fokus ataupun ikut undang-undang. Tetapi kepada mereka, malang ni memang tidak berbau. Kepada mereka mangsa kemalangan, apa yang perlu mereka lakukan sejurus kejadian tu? Baik. Kalau kita sendiri terlibat dalam keadaan tu, atau dia ada satu pertukaran di mana tidak boleh meninggalkan kawasan kemalangan atau membuat laporan, macam kita membuat laporan dalam tempoh 24 jam. Kadang-kadang visual menunjukkan orang pergi, tetapi seseorang punya tempoh sehingga 24 jam. Cuma dalam keadaan kritikal di mana meletak ataupun mengubah kenderaan boleh menyebabkan kematian atau kecederaan yang lebih baik stay situ, dapatkan bantuan. Siapa yang melihat ni, tolonglah kat luar sana. Kan? Telefon kecemasan. Nombor yang paling mudah. Apa nombor dia? Apa? 999, bukan nombor lain, itu je 999. Okey, ingat 999 ini yang ada sekarang ni. Number plate terus ke kan? Tak, yang sini ambil dulu mangsa ni, apa jadi kawan tukar patah kaki, pecah kepala apa semua kan. Nombor kereta tak ambil, keliling tak ambil, telefon pun tak ambil. Dan ini yang menambah duka kita, pasal orang tadi mungkin boleh diselamatkan, tapi akhirnya saya pernah tengok ada orang insiden ni dah tutup dengan surat khabar. Bila saya datang tengok hidup lagi. Okey. Baik, kita bersama Puan Farah kembali. Hello, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Okey, lebih jelas sekarang. Sangat jelas. Baik Puan Farah, mungkin Puan Farah boleh kongsikan seperti yang Hawa tanya tadi, bagaimana Puan mendapat tahu mengenai insiden di mana Faris dilanggar lari dan bagaimana keadaannya selepas itu? Kebetulan masa insiden tu berlaku, kita berada dekat luar, kita pergi outstation balik hari lah. Sebab dia tak nak ikut. Hari tu dia rasa dah pelik dah, dia tak nak ikut kan, sebab dia nak buat homework kat rumah. So bila dia dapat tahu yang dia insiden tu, macam rasa macam langit tinggi rendah lah. Sebab first time kita hadap perkara macam ni, dapat tahu lagi bila dapat tahu kena langgar lari kan. Jadi macam saya dah masa on the way nak balik tu fikir semoga anak saya okey je lah. Dan kenapa pemandu tu tidak bertanggungjawab untuk hantar terus ke hospital, sebab internal injury memang daripada luaran tak nampak kan. So budak, so bila dia buat perkara yang salah, bawa motor tanpa kebenaran, dia sebagai pemonceng, kawan dia bawa motor, so dia akan takut. So dia, walaupun dia sakit, dia sorok sakit tu, faham tak? Faham. Baik, bagaimana pula dengan keadaan emosi Faris ketika ini Puan Farah? So sekarang ni dia dah recover, so dia macam emosi down lah, emosi down sebab dia adalah seorang yang aktif, bersukan, badminton, futsal setiap hari minggu kan. So bila dapat tahu second day pun kami tak bagi tahu lagi yang dia dah tak ada spleen tu. And then bila dah recover betul-betul kat hospital, dia tanya, Mama,
operation apa sebenarnya ni. So kita nak beritahu tu, tapi dia dah dewasa, saya beritahu lah dia dah tak ada screen apa semua. Dia sikit down lah sebab menyebabkan limit dia untuk dia aktif. So sekarang ni Okey, dan berapa lama Puan Farah, berapa lama doktor berkata yang Faris perlu berehat sebelum dia boleh keluar melakukan aktiviti hariannya kembali aktif? Dia kena recovery, take time jugalah sebab 3 tahun kena bergantung pada antibiotik. 3 tahun kena makan, and then kena ambil vaksin sebab kita fungsi spleen tu, limpa tu adalah antibody daripada diri kita. Jadi macam dia tak boleh buat kerja keras lah. Dia cakap cepat penat. Okey. Dan Faris hanya berumur 15 tahun ya Puan Farah. Dan saya pasti seperti yang Puan kongsikanlah, seperti emosinya pasti terganggu. Dan bagi Puan Farah sendiri dan ahli-ahli keluarga yang lain, bagaimana anda sekarang ni memberi Faris sokongan itu supaya Faris tidak down bila mengingat kembali situasi ini? Terus bersemangat. Saya pasti trauma itu masih dalam diri Faris. Tapi bagaimana ahli keluarga yang lain membantu memberi sokongan kepada Faris? Macam saya sendiri dengan suami bagi apa yang dia suka. Pertama macam kita bagi dia suka streaming, so kita bagi kebebasan lah dia untuk online gaming apa semua. Sebelum ni kita marah juga kan masa belajar, takut mengganggu pelajaran sebab dia form 3, tapi tahun ni tak ada PT3 kan, jadi macam dia emosi down, dia tak ada nak keluar. Lagi PKPB ni kan, tak sekolah, dia rasa macam boring gila di rumah, dia tak ada nak keluar pergi beli air ke apa ke. Jadi saya bagi benda yang dia suka lah. So kawan-kawan dia datang rumah, macam itulah. Saya ada satu soalan kalau boleh pada Puan Farah. Silakan Cik Kamal. Minta maaf, soalan saya mungkin bunyi dangkal, tapi saya nak tanya lah. Peluang anak untuk menunggang motosikal semula? Apa dia? Peluang anak. Saya dah tak bagi dah. Kali ni nekat tak bagi. Sampailah betul-betul umur 21 tahun dah ada lesen. Tu pun kereta lah. Saya tu bagi kereta lah. Mungkin bawa kereta, ambil lesen kereta je lah. Saya jangan fobia lah. Tahniah Faris, dapat kereta sekarang. Walaupun kita berjaga-jaga, macam anak sendiri sebagai pembonceng, walaupun berjaga-jaga bawa jalan yang betul, tapi orang tidak berjaga-jaga, kita pun kena juga, faham tak, sebagai pembawa motor ni. Baik. Terima kasih Kalau Puan tindakan Farah. awal, kalau tidak pemandu YB tu pemandu tu sendiri bertanggungjawab, terus ke hospital, mungkin hospital tidaklah rosak teruk sampai kena buang. Baik Puan Farah, terima kasih atas perkongsian bersama kami. Dan kami doakan Puan Farah sekeluarga terus sihat dan semoga adik Faris boleh kembali menjalani rutin harian seperti biasa, insya-Allah. Terima kasih Puan Farah. Terima kasih Puan Farah. Terima kasih. Okey, itu dia Puan Farah. Dan saya suka soalan Cik Kamal kepada Puan Farah. Ramai ibu bapa di luar sana sebenarnya tak nak, kalau boleh tak nak anak-anak mereka menunggang motosikal. Tapi kadang-kadang harus mereka belajar daripada satu insiden yang seperti inilah. Tapi mungkin di penghujung perbincangan kita ni, Cik Kamal boleh kongsikan bagi ibu bapa di luar sana dan semua orang termasuk pengguna jalan raya, pengasuh, bagaimana kita boleh mengelakkan diri kita daripada cuai dan lebih peka? Setiap hari kita berdepan dengan risiko dalam kehidupan kita. Untuk menarik nafas juga, risiko juga. Boleh jadi apa-apa keliling kita apa semua. Dan menarik nafas sebenarnya risiko mendekatkan kita ke nafas terakhir kita. So apa kita boleh buat? Kita hendaklah mengurus risiko tu dengan baik. Satu, elak risiko. Kalau kita kadang-kadang budak darjah 6 naik motor apa semua, so apa yang kita boleh buat? Kunci tu Kak. Soroklah dalam bekal beras ke apa semua kan. Tahu tempat tinggi dia boleh capai, tahu tempat rendah. Sembunyikan dia. Elak risiko tersebut. Yang kedua, kita hendaklah berbahagi risiko tersebut. Kalau time sekarang ni ibu, time lepas ni kakak ke jaga terpantau adik-adik. Yang ketiga, kita juga boleh memindahkan risiko kepada pihak ketiga, iaitu pengasuh tadi atau orang lain yang dipercayai dan pastikan mereka punya lesen. Yang keempat, kita hendaklah menganggar risiko tersebut. Kalau macam ni macam mana? Kalau jadi kalau hilang kat tempat ni lari ke sini, kalau terjatuh macam ni jangan gerak, tengok dulu gerak. So first aid juga kita bantu. Yang kelima, sesudah itu kita hendaklah mencuba lagi sekali melihat ruang-ruang yang ada dan kemudian mengecilkan ruang itu. Ambil iktibar daripada segala yang berlaku. Terima kasih banyak Cik Kamal atas masa yang diluangkan dan harapnya memberi manfaat buat kita semua, insya-Allah. Kita nak berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini.